Okey, apa khabar semua pelajar tingkatan 1? Satu yakin, satu amal dan satu ilmu. Okey, hari ni kita akan masuk kitaran high. Kitaran high ni ada dekat muka surat 104. Okey, topik ni agak susah lah untuk seorang cikgu lelaki untuk ceritakan kitaran high. Sebab cikgu lelaki macam saya, memang lelaki tidak akan mengalami kitaran high. Laki kan. Okey, kalau dalam penerangan buku teks cakap high itu adalah pelururan dinding uterus dan darah itu keluar melalui faras. Okey, kita sebelum bermula cikgu nak sentuh sikit tentang pengalaman cikgu bagaimana mengurus dengan kitaran high ni. Bukan cikgu yang datang high. Okey, contohnya pelajar yang pergi tandas, kalau pelajar lelaki, kalau dia cakap sakit perut, memang muka dia sakit perut lah, memang perut dia sakit. Tetapi untuk perempuan pula, pelajar perempuan, kalau mereka cakap nak pergi tandas, mereka nak ajak geng pergi tandas, dan dia cakap perut sakit, tetapi muka dia tak menunjukkan perut sakit, kemungkinan besar mereka datang haid. Itu yang cikgu tahu. Okey, setiap wanita atau perempuan akan mengalami kitaran haid. Apa maksud kitaran haid? Bagaimana dia berlaku? Okey, cerita dia senang saja. Apabila ovum yang pertama dihasilkan, kalau ovum tu tidak disenyawakan atau tidak jumpa dengan sperm, dia akan disingkirkan. Ovum tu tidak boleh disimpan. Jadi persediaan untuk persenyawaan uterus lekat dengan baby turut disingkirkan. Bagaimana singkirkan? Tisu-tisu di dinding uterus akan luruh atau musnah dan keluar sebagai sepihan darah melalui faras. Itulah haid. Okey, dan selepas haid, ovum kedua akan dihasilkan dan seterusnya proses tu akan berulang sampai ovum berjaya jumpa dengan sperm, persenyawaan berjaya berlaku, atau sampai usia yang tua, sampai putus haid, kitaran itu baru berhenti. Okey, disebabkan kebanyakan haiwan mamalia menggunakan ovum untuk membiak, jadi mereka sudah tentu tidak elak diri daripada kitaran haid. Tetapi temponya berbeza-beza. Contohnya kucing, anjing, beruang, kuda, lembu, semua ada datang haid. Okey, berbeza dengan manusia. Kitaran haid untuk haiwan, contohnya kucing, anjing, dia tidak seperti haiwan primate, iaitu haiwan seperti monyet, termasuklah manusia. Okey, dia akan menghasilkan ovum pada waktu yang bersesuaian sahaja. Waktu dalam 1 tahun, contohnya musim bunga, dia akan keluarkan ovum dan terus mengawan dan menghasilkan anak. Jadi kita sangat susah nak nampak atau lihat haiwan datang haid, sebab sebaik saja dia keluarkan ovum, dia akan mengawan dan menghasilkan anak. Haid untuk haiwan-haiwan seperti anjing, kucing dan kuda dan sebagainya tidak berlaku. Kalau haiwan tu, kalau kita kurung dalam sangkar dan tidak membenarkan dia keluar mengawan, haiwan betina contohnya anjing, dia akan datang haid juga. Okey, kitaran haid untuk manusia lebih kurang 28 hari, dekat dengan sebulan. Oleh itu, kitaran haid juga dinamakan datang bulan juga. Manusia bukan seperti haiwan-haiwan yang lain. Apabila ovum dikeluarkan, tak semestinya jumpa dengan teman untuk mengawan. Biasanya ovum tersebut akan disingkirkan atau tidak berguna, atau boleh cakap membajir sajalah ovum tu. Kalau ovum tersebut tidak digunakan, maka haid akan berlaku dan darah akan keluar daripada faras. Mari kita tengok bagaimana kitaran haid ni berlaku, apa fasa-fasa, apa prosesnya. Okey, kitaran haid ni terbagi kepada 4 fasa.
iaitu fasa haid, iaitu kita akan kira hari pertama darah dikeluarkan. Okey, yang kedua fasa pemulihan, lepas tu fasa subuh dan fasa prahaid. Okey, fasa haid berlaku pada hari pertama sampai hari kelima. Okey, pada fasa tersebut dinding uterus dan salur-salur darah di dalamnya sama dengan ovum yang tidak digunakan disingkirkan, musnah dan disingkirkan dan keluar daripada faras. Mula-mula dia akan keluar sikit, lepas tu mungkin hari ketiga dia akan menjadi banyak, lepas tu dia akan menjadi kurang, lepas tu tidak berdarah lagi. Pada tempoh tersebut kaum wanita akan pakai tola wanita. Okey, lepas darah atau haid ini stop, okey, kita akan masuk fasa pemulihan. Okey, pemulihan maksudnya dinding uterus akan diperbaiki, dipulih. Salur darah itu akan tumbuh semula. Penebalan untuk dinding uterus bermula. Fasa tersebut mengambil lebih kurang 5 hari, iaitu hari ke-6 sampai hari ke-11. Okey, pada hari 12 akan masuk fasa subuh. Apa maksud fasa subuh? Okey, fasa subuh bermaksud ovari sudah menghasilkan ovum. Ovum akan bergerak masuk ke dalam tiub fallopian dan bersedia untuk persenyawaan jika jumpa dengan si sperma itu. Jika masuk hari 18, si ovum tu masih gagal jumpa dengan si sperm, jadi persenyawaan tidak berlaku. Okey, pada masa itu dinding uterus terus menebar. Dinding dia masih menebarlah, pertumbuhan masih berlaku. Dan prasa ini kita namakan dia prahaid. Maksudnya haid akan datang. Lepas tu masuk haid dan proses ni berulang-ulang sampai jumpa dengan sperm, persenyawaan berlaku atau sampai akhir hayat putus haid. Dan tempoh ni mengambil masa lebih kurang 28 hari. Kitaran haid, satu kitaran haid 28 hari. Dalam 28 hari ni kitaran haid, okey, ia melibatkan aktiviti yang pesat daripada endokrin sistem endokrin, iaitu sistem yang menghasilkan hormon. Oleh itu pada masa itu bukan saja fizikal berubah, tetapi emosi untuk perempuan juga berubah. Contohnya cepat marah, letih dan perlukan jagaan rapi oleh temannya. Selain itu, untuk kaum wanita semasa datang haid, personal hygiene atau kebersihan personal untuk wanita sangat penting. Dalam buku teks tertulis mungkin seorang wanita akan pakai 3 atau 4 keping tola wanita waktu haid. Untuk tola wanita pula, walaupun cikgu kaum lelaki tidak tahu apa Starfree, Losever, Lifster ke, Cortex ke, Active Comfort. Okey, tetapi cikgu tahu sesuatu. Mana satu yang bagus tu mesti sayap dia lebih panjang, betul tak? Supaya darah tak bocor keluar lah semasa kamu giat bersukan ke, giat bergerak ke. Okey, betul tak cikgu cakap? Kalau ada apa-apa komen, sila tulis di bawah. Okey, lepas guna tola wanita, darah sudah diserap, tolong buang pada tempat yang bersesuaian, bukan buang dalam tong sampah yang biasa. Okey, ini penting tu jaga kebersihan lah. Okey, akhir sekali, kitaran haid ni juga membawa banyak masalah lah terhadap kaum wanita. Okey, antaranya kemandulan lah, itu susah nak dapatkan anak walaupun melakukan seks. Okey. Dan kedua, masalah kitaran haid yang tak stabil ini juga mendatangkan masalah terhadap perancangan keluarga. Maksudnya, kita nak dapat anak, kita seks tapi tak dapat anak. Tetapi kita tak nak dapat anak, kita seks dapat anak pula. Itu masalahnya perancangan keluarga. Jika kitaran haid tak stabil, kita tak dapat ramalkan
tempo yang sesuai. Adakah waktu itu subuh, fasa subuh ke, fasa haid ke, kita tak dapat rancang. Okey, akhir sekali kita haid juga membawa masalah kekurangan darah, iaitu anemia. Okey, disebabkan haid, darah kita keluar dengan banyak, darah wanita bukan darah cikgu, keluar dengan banyak, dia kurang darah, iaitu muka pucat, kurang oksigen, cepat penat. Okey, kesimpulannya kita perlu menghormati kaum wanita, memandangkan menjadi seorang wanita sangat susah. Setiap bulan kena berdepan dengan kitaran haid. Okey, sebagai seorang lelaki, kamu jaga kesihatan teman kamu dari segi fizikal dengan emosi semasa kita haid ni. Okey, untuk pelajar tingkatan 1, kamu kena buat nota apa yang cikgu cakap tadi. Okey, lepas tu kamu juga perlu jawab praktis sumatif 4.3 pada muka surat 107. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.